السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Salih Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, dan wajib ia mutamakin akan segala rukun sembahyang atau setengahnya yang sedapatnya. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sembahyang dalam kenderaan ataupun sembahyang dalam keadaan berkenderaan. Maka sembahyang dalam keadaan berkenderaan itu hanya boleh dibuat kalau sembahyang itu ialah sembahyang sunat sahaja. Adapun sembahyang fardu tidak boleh untuk dibuat di atas kenderaan kecuali darurah ataupun keterpaksaan. Terpaksa buat dalam kenderaan. Contohnya di kapal terbang ke, kalau seorang tu pergi Mekah contohnya 8 jam. 8 jam tu di dalam 8 jam tu contohnya ada sembahyang maghrib dan isyak ataupun sembahyang zuhur dan asar. Maka dia terpaksalah buat di dalam kapal terbang tersebut kalau dia tak dapat buat mengikut syarat-syarat sah sembahyang. Dia tak nak berdiri ke contohnya, tak nak berdiri, ataupun kalau berdiri pun tak menghadap kiblat, contohlah. Maka dia boleh sembahyang di atas tu, nanti bila dah sampai maka perlu qada semula ataupun i'adah, perlu ulang semula. Perlu ulang semula. Teringat pergi Mekah minggu lepas, tahun lepas. Naik waktu malam. Bukan waktu malam, petang. Sampai sana malam. Malam dia tu malam dekat subuh lah. Pukul 2 pagi. 2 pagi sana. Jadi kami kata nak semayang jamak takhir lah. Maghrib isyak. Tak payah buat atas kapal terbang. Lepas tu buatlah kat surau airport tu. Pas mayang, ada orang Arab mari. Orang Arab mari tak tahu lah dia maki siapa. Salah kat tu imam lah. Tu imam kami je lah. Dia kata apa? Waktu isyak habis dah. Waktu isyak port mayang ni. Sarak lah cakap sarak kawan tu. Kawan tu tak tahu lah nak balas apa ha? Nak kata kami ni jamak ni. Duk merepek port orang Arab. Tak boleh mayang. Dah habis dah waktu isyak. Dah dekat subuh. Tak tahu mazhab dia waktu isyak habis bila, tak tahu. Allah kata mengantuk hang. Pengalaman pertama, hari pertama kena maki dengan orang Arab dah. Orang Arab ke serban tu, bukan orang Arab bodoh tu. Pelik kau. Jadi kata dia, dan wajib ia seorang mutamakin itu. Mutamakinun akan segala rukun sembahyang. Mutamakin ni makna buat semampu mungkin. Buat semampu mungkin, semampu boleh. Mentamamkan. Itu. Betul lah. Mentamamkan. Ada mim kecil. Wajib ia seorang mentamamkan.
yakni menyempurnakan akan segala rukun sembahyang. Hak ni kalau mampulah. Kalau tak mampu, buat seqadarnya, maka dia pun sebut. Atau setengahnya, setengah rukun sembahyang, setengah ni separuh. Yang mana dia boleh buat, dia buat. Yang mana dia tak boleh buat, dia buat apa yang boleh saja. Ni sembahyang atas kenderaan lah, sembahyang sunat. Yang sedapatnya, yang boleh, semampu boleh. Melainkan jika sukar, melainkan jika payah. Contoh payah nak hadap kiblat, ataupun payah nak berdiri, maka duduklah. Sembahyang tersebut perlu diiadah, diulang semula. Kalau masih dalam waktu, perlu diqadha semula kalau sudah di luar waktu. Begitu. Ni yang kalau sembahyang wajib lah. Ni yang kita bahas ni sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak payah qadha apa lah. Sembahyang sunat sah. Dengan syarat-syarat minggu lepas kita dah bahas, antaranya keluar di kawasan kita. Walaupun safar ataupun musafir itu musafir yang pendek, musafir yang tidak cukup 2 marhalah. Kita nak pergi Uniza ya contohnya. Maka kita kena keluar sekurang-kurangnya kita tak dengar azan Masjid Batu Rakit. Sejauh tu kita pergi tak dengar dah azan, maka kita start di situ boleh dah untuk sunat dalam kenderaan. Sembahyang sunat dalam kenderaan. Kalau masih lagi berdekatan sini, maka tak boleh lah. Sebab masih dengar azan Masjid Batu Rakit. Ataupun kita duduk atas motor, saya saja sembahyang atas motor. Tak pergi mana-mana pun tak boleh juga. Nak ambil pengalaman tuan-tuan. Terus sembahyang atas kenderaan sungguh. Tapi tak gerak pun, tak boleh ya. Maka tiadalah, yakni kalau sukar, jika sukar, maka tiadalah, yakni tiadalah perlu dia buat hak rukun tadi. Yakni buat sekodarnya lah. Dan wajib menghadap kiblat. Dan wajib menghadap kiblat. Ni dah baca ke belum? Belum ya? Dan wajib menghadap kiblat di sana. Di mana? Wajib. Okey, dia macam ni dia nak bagi tahu murak ni kehendak musannif. Jadi dan wajib buat kurungan, menghadap kiblat, tutup kurungan. Senang faham. Dan wajib menghadap kiblat, ataupun start wajib pun kita buat kurungan boleh dah. Dan wajib menghadap kiblat di sana, maksud di sana di mana? Yang kata wajib menghadap kiblat di sana di perbahasan lepas. Itu ialah wajib menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Tu pun jika tiada sukar, jika tidak payah. Jadi sembahyang sunat di atas kenderaan kalau boleh untuk kita takbiratul ihram dengan menghadap kiblat, menghadap kiblat lah. Tapi kalau motor sana, kiblat sana, tak payahlah. Motor pergi belah sana, nak pergi ke arah kiblat kena pusing, langgar habis. Jadi tak payah. Jadi kiblat dia waktu tu ialah waktu di mana dia nak berjalan. Di mana dia nak tuju, itulah kiblat dia ketika itu. Maka tak payah menghadap kiblat kalau sukar, kalau payah. Contohnya seperti kenderaannya kenderaan seorang berhenti. Maka hak ni boleh ditakbir menurut arah kiblat. Dia boleh menghadap kiblat, dia duk berhenti, traffic light contohnya. Jadi dia pun kiblat sana. Allahu akbar. Lepas tu sembahyang macam biasa. Kiblat saja takbiratul ihram saja menghadap kiblat. Kemudian ataupun mudah ia seorang memegang kenderaan seorang kepada pihak kiblat. Contohnya motor dia tu boleh pusing ke arah kiblat. Dia pun takbir menghadap kiblat boleh ya. Ataupun zaman dulu tu guna unta saja ataupun kuda saja. Kita pun erek kuda kita tu menghadap kiblat, kita pun takbir. Allahu akbar. Pun boleh. Tu kalau mudah. Kalau tak mudah tak payahlah. Dan jika tiada demikian itu, maka jika tiada demikian itu, tiada mudah untuk dia tu boleh untuk takbir di menghadap kiblat, maka jalan seorang tu, itulah kiblatnya, kiblat seorang. Jalannya mana? Jalan ketika nak pergi tuju satu tempat. Contoh nak pergi Uniza, masuk jalan ni, maka jalan ni je lah dia boleh untuk menghadap kiblat. Kalau dia tu nak pergi Uniza jalan ni, dia pergi guna jalan lain, maka batal sembahyang dia. Jadi jalan itu yang kita nak tuju, itulah kiblat kita. Jadi kalau kita tuju ke arah lain, maka seolah-olah kita tidak menghadap kiblat. Kalau kiblat kita sekarang ni ialah jalan yang kita nak tuju. Kemudian kita pusing ke lain, bukan tujuan kita, maka dia batal sembahyang sunat tu. Kemudian maka tetapi jangan ia seorang memaling kenderaan
lain. Memaling ni berpaling lah. Memaling kenderaan lain daripada pihak jalannya jalan seorang. Dia nak pergi Niza jalan straight, dia pergi corner kanan. Maka hak tu batal. Maka dia sebut, maka batallah sembahyangnya sembahyang seorang. Dia tu asalnya jalan straight dia pergi corner ke kiri. Tak ada keperluan pun corner kiri, pergi ke jalan lain. Maka batal sembahyang sunat tersebut. Kerana sudah dianggap tidak menghadap kiblat. Kerana kiblatnya ialah jalan yang dituju yang asal. Melainkan makna tak batal jika dengan bebal seorang bodoh, jahil. Kalau jahil hukum, sah jugalah ni sembahyang sunat je ni. Ataupun lupa, tersilap. Allah silap jalan. Tak apa. Ataupun lari kenderaan seorang. Hak lari ni mungkin sekarang kita tak dapat gambaran lah. Kita kalau dapat gambaran bila kita naik kenderaan kuda. Kuda kita jalan straight, kawan tu pergi lari belah kiri. Tu lari kenderaan lah. Lari tu panggil bukan di bawah kekuasaan kita. Jadi contohlah kalau nanti akan datang ada kereta automatik. Kita set pergi straight, dia pergi kanan. Lari kenderaan tu. Maka hal tu tidak batal. Dan kafalah. Begitu kan? Bukan kepala. Kepala habis. Dan kafalah. Kafar ni memadai. Bukan budak kafar tu. Kafar bahasa Arab. Kafar memadai. Memadailah tunduk dan rokoknya, gitu lah. Tunduk dan rokoknya pada sujud, gitu. Gitu lah. Dan kafalah tunduk, la'allah sawak terbalik. Dan kafalah tunduk pada rokoknya dan sujudnya. Terbalik tu. Tu yang tu. Kalau kitab kita ni, kafalah tunduk dan rokoknya pada sujudnya. Habis. Kok mana tu? Dan kafalah memadailah tunduk pada rokoknya rokok seorang dan sujudnya sujud seorang. Tapi wajib tunduk lebih pada sujud untuk membezakan antara rokok dan sujud. Kerana dua-dua tu sama-sama tunduk. Jadi rokok lebih ringan tunduk dia berbanding sujud lebih turun sujud dia. Lebih turun dia punya kepala dia. Lebih tunduk kepalanya. Iaitu pada sujud tu terlebih tunduk daripada rokoknya rokok seorang. Jadi kalau bawa kereta steering kereta tu, kalau tunduk rokok, tunduk sikit dah lah, tunduk tak nampak jalan. Tunduk tak nampak jalan, habis ya, langgar motorkar. Jadi tunduk tu sikit saja, tengok depan. Lepas tu rokok tunduk lebih sikit, tengok depan lagi. Tunduk terus. Tunduk terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adapun pada orang berjalan. Ni sekarang nak berjalan kaki lah. Jadi kita contohnya nak pergi masjid, Batu Rakit. Jadi waktu dalam perjalanan kita nak sembahyang duha. Jadi sembahyang dalam keadaan berjalan kaki. Jadi boleh ada cara dia. Maka dia pun sebut, adapun pada orang berjalan itu, hendaklah ia seorang berhadap kepada kiblat. Jadi sehari kalau dia nak jalan, contoh kita nak pergi Masjid Niza, jalan-jalan kaki. Boring jalan kaki, mayang kali. Mayang dalam keadaan berjalan. Maka macam mana cara dia? Pertama dia kena hadap kiblat pada takbiratul ihram. Dia kena tahulah kiblat tu. Jadi contoh jalan straight ni, kiblat belah sana. Dia pun hadap belah sana, takbir. Allahu Akbar. Lepas tu sambung jalan. Ni sembahyang sunat ya, bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu batal habis ya. Sebab dia nak musafir tapi dengan jalan kaki. Dan mentamamkan rokoknya rokok seorang dan sujudnya sujud seorang. Kalau sujud dengan rokok, dia kena rokok sungguh. Tak boleh buat isyarat dah. Wajib rokok betul dalam keadaan menghadap kiblat. Wajib sujud betul dalam keadaan menghadap kiblat. Boleh buat try sekali, insya-Allah viral. Viral satu. Lepas tu hari orang jahil kata, apa mayang tu tak erti mayang masjid je. Pulak dah. Zaman sekarang, zaman jahil, benda pelik pun dia nampak pelik. Benda tak pelik pun dia nampak pelik. Ayo tengah-tengah jalan, dah lah jalan sambil pegang gini. Kawan usah pelik je, warna gitu. Lepas tu berhenti sekejap, rokok hadap kiblat. Lepas tu bangun semula jalan. Yang perlu jalan ni 4 yang boleh jalan. Kalau sembahyang sunat lah. Pertama, berdiri. Kedua, i'tidal. Yang ketiga, baca tasyahud.
Tak payah duduk lah. Baca tasyahud je biasa. Yang keempat, salam. Itu saja boleh buat dalam keadaan berjalan. Lain semua, lain kena buat macam biasa. Sujud, rokok, duduk antara dua sujud. Kena duduk tu ya. 4 saja tak payah. Iaitu qiyam. Qiyam ni baca surah lah. Mana kita berjalan dalam keadaan baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu i'tidal. Kemudian baca tasyahud dan salam. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan duduk antara dua sujud. Kena buat macam biasa. Duduk antara dua sujud. Menghadap kiblat jua. Yakni sahaja. Menghadap kiblat. Tak boleh untuk berjalan ke arah yang kita nak tuju. Mesti menghadap kiblat. Jadi kena tahulah. Dan jikalau seorang mengerjakan sembahyang di dalam perahu. Sekarang kapal pula. Di dalam perahu ataupun rongga. Rongga ni ialah apa ni? Ialah perahu pasok. Iaitu perahu yang diikat dengan rotan. Teknik pasok kayu dan ikatan rotan. Tu lah. Ni perahu peseng lama. Perahu peseng lama lah. Jadi boleh buka kamus, tengok rongga. Dia tulis perahu pasok. Lepas tu search lah Google sendiri, perahu pasok nak tahu apa. Kita dengar pun pelik dah, pasok mana pula. Pasok kayu, pasok tanah ada, pasok kayu. Kemudian, kalau dia sembahyang dalam perahu yang berhenti. Yang berhenti mana tak bergerak. Maka wajiblah ia seorang menghadap kiblat. Sembahyang macam biasalah sebab dah berhenti. Bila berhenti, kita boleh cari kiblat sendiri, kita pun sembahyang hadap kiblat tu. Tak boleh buat merata-rawang, tak boleh buat merata-rata lah, tak boleh buat lebih kurang. Dan mentamamkan rokoknya, menyempurnakan rokoknya seorang dan sujudnya seorang. Dan segala rukunnya rukun sembahyang atau setengahnya setengah rukun. Buat macam biasa. Sembahyang macam biasalah sebab perahu tengah berhenti. Jika tiada dapat ia, yang kata buat setengah rukun tu, jika tiada dapat ia seorang membawa tu. Membawa. Jika tiada dapat ia seorang membawa ke membuat. Situ dah Melayu. Tu dia hazah tu lagi selamat. Rasa membuat tu. Membawa ke mana pula? Jika tiada dapat ia seorang membuat semuanya semua rukun, maka dia buat setengah. Dia duduk perahu. Perahu ni pasal macam-macam. Ada perahu besar, ada perahu kecil, ada kadang-kadang dia tak boleh berdiri. Contoh kalau dia duduk berhenti perahu tu tapi dia tak boleh berdiri, berdiri jatuh. Dia pun sebenarnya duduk lah. Jadi maknanya rukun berdiri tu sudah tak boleh buat. Jadi dia duduk je lah. Tetapi jikalau perahu itu berlayar, jalan, maka tiadalah wajib menghadap kiblat pada segala sembahyangnya seorang. Macam sembahyang kat kapal terbang. Kalau tak boleh hadap kiblat, tak wajib hadap. Kalau boleh hadap, wajib hadap. Dan mentamamkan, menyempurnakan segala rukunnya rukun sembahyang, melainkan pada takbiratul ihram jua. Hak tu pun jika tiada sukar. Macam biasalah. Dia wajib untuk mentamamkan, menyempurnakan segala rukun, melainkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun menghadap kiblat kalau mampu. Kalau tak mampu macam tadi, jalan itulah kiblatnya. Jangan pergi jalan lain kalau membatalkan sembahyang. Kemudian seperti pada orang yang berkenderaan. Sama macam tadi, berkenderaan tu lah. Jangan pergi jalan lain, kena menghadap jalan yang dia nak pergi. Jalan hadap jalan yang nak pergi itulah kiblat dia. Kalau dia pusing ke arah lain, maka batal sembahyangnya. Kedelapan. Ni masih lagi syarat sah sembahyang. Yang ke-8 pula. Mengetahui bahawa sembahyang seorang itu fardu. Wajib tahu. Dan mengetahui segala rukunnya rukun sembahyang.
dengan mumayyizkan. Mumayyiz ni membezakan segala fardunya fardu sembahyang daripada sunatnya sunat sembahyang. Hak ni kalau dia tahu secara tafsil terperinci. Okay, sekarang ni rukun sembahyang menurut pandangan mu'tamad 13. Kemudian 13 ni pula, kalau dia tahu ada rukun, ada sunat, memadah dah untuk orang awam. Memadah dah untuk orang awam tahu dalam sembahyang ni ada fardu, ada sunat tanpa dia menentukan mana fardu, mana sunat. Sah dah. Tapi kalau dia menentukan mana fardu, mana sunat, tiba-tiba hak sunat tu, hak fardu tu dia pergi kata sunat, batal sembahyang. Tak sah dah. Tidak sah sembahyang. Contoh dia i'tiqad, dia mengakui kata rokok itu sunat, maka tidak sah. Tapi kalau dia itu beriktikad atau berkeyakinan semua hak sunat itu wajib, maka sah sembahyang. Semua hak sunat tu wajib, hak wajib pun wajib, sah sembahyang. Kalau i'tikad semua sunat, tak sah sembahyang. Begitu. Jadi jangan i'tikad yang fardu tu adalah sunat saja. Kalau dia i'tikad sunat, batal, tidak sah. Dan jangan ia seorang mengiktikadkan tiap-tiap rukun dengan sunat. Jangan. Tiap-tiap rukun ataupun sebahagian rukun. Tak boleh juga. Ataupun satu rukun sekalipun. Tak boleh iktikad dia tu sunat. Tapi kalau sunat dia iktikad rukun, boleh. Dan jika iktikadkan yang fardu itu sunat. Iktikadkannya seorang yang demikian itu demikian hak fardu tu sunat, maka tiadalah sah sembahyangnya, sembahyang seorang. Tidak sah. Dia kena perhatilah satu-satu. Senang je. Ni biasa budak kecil pun tahu 13 rukun pandangan mu'tamad. Tetapi jikalau i'tiqadkannya seorang barang yang di dalam sembahyang itu, yakni semua dalam sembahyang tu, hak sunat ke hak fardu, sekalian hak dalam tu fardu, atau i'tiqadkannya seorang setengah daripada barang tu fardu dan setengahnya barang itu sunat, dengan tiada ingkarinya seorang fardu sembahyang itu dengan sunat, maka sahlah sembahyang seorang itu. Dia kata kalaulah dia i'tiqad semua dalam tu sunat, semua dalam tu fardu belaka, sah sembahyang. Ataupun dia kata ada hak fardu, ada hak sunat, tanpa dia mengingkari fardu tu sunat. Mana tanpa dia mengakui kata hak fardu tu sunat. Tapi dia faham kata ada dalam sembahyang ni fardu, ada dalam sembahyang ni sunat, tapi dia tidak takyinkan, dia tidak menentukan yang mana fardu, yang mana sunat, dan dia tidak mengatakan yang fardu itu sunat. Maka sah sembahyangnya. Ini dari sudut syarat sah sembahyang. Belum masuk sembahyang lagi. Masuk sembahyang tu rukun sembahyang. Di luar sembahyang ni dia panggil syarat sah sembahyang. Nokta. Babu sifatis salati itu lah. Ini ya. Tu kat mana? Ini suatu bab pada menyatakan fardu sembahyang. Sekarang ni dia nak masuk mahiyatus solah, hakikat sembahyang. Jadi rukun sembahyang ni menentukan itu sembahyang ataupun tidak. Tak ada salah satu daripada rukun ni dia tak panggil sembahyang. Bila tak panggil sembahyang, maka seolah-olah dia tidak mengerjakan sembahyang. Maka kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula segala fardu itu 21. Jadi biasanya ulama sebut rukun-rukun sembahyang. Kenapa dia sebut fardu sembahyang? Pertamanya kita kena tahu fardu dan rukun dalam mazhab Syafi'i sama. Kecuali dalam bab manasikul haji. Manasikul haj. Jadi ada fardu haji, ada rukun haji. Ada fardu haji, ada rukun haji. Rukun haji itu kalau tak buat tidak sah. Fardu haji kalau tak buat kena bayar dam. Adapun selain daripada tu, rukun dan fardu sama sahaja. Cuma para ulama biasa dalam kitab fiqh, wudu dia panggil fardu wudu. Kalau sembahyang dia panggil rukun sembahyang. Kebanyakannya begitulah. Bila bab wudu dia kata fardu wudu.
Dalam bab semayang dia kata rukun semayang. Tiba-tiba dalam kitab kita ni fardu semayang. Jadi para ulama yang kata kalau wudu itu dikatakan fardu semayang, fardu wudu. Kalau rukun semayang dia panggil rukun semayang. Kenapa? Sebab nak bagi tahu kata wudu tu kalau tidak dibuat secara berturut-turut sah. Sebab tu dia panggil fardu wudu. Adapun rukun sembahyang dia tidak boleh pisah, dia kena buat serentak. Tak boleh takbir Allahu akbar minum kopi dulu. Tak ada. Baca Fatihah apa tu, makan nasi pula, lepas tu sambung balik. Tak boleh. Tapi kalau wuduk boleh. Kita basuh muka, minum kopi dulu. Lepas 30 minit basuh tangan pula, makan nasi pula. Lepas pada tu, basuh sapu kepala, tengok movie 2 jam pula. Lepas tu baru basuh kaki. Sah. Tu sebab apa? Kenapa ulama sebut kalau bab wuduk ni fardu wuduk, kerana dia boleh pisah. Tapi kalau dalam bab semayang tak panggil fardu semayang, dia panggil rukun semayang. Itu sebab saja. Tapi nak kata fardu semayang pun tak ada masalah. Macam dalam kitab kita ni dia tulis fardu semayang. Fardu semayang itu 21. Sudah. 21 Kat mana yang kata 13? Jadi bilangan rukun tu khilaf ulama. Yang mu'tamad 13 tu lah. Apa tau 13? Niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, baca Fatihah, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, selawat, salam, tertib, 13. Hak tu mu'tamad lah. Faham? Buat bela itu. Tu 13. Jadi dalam bab rukun ataupun bilangan rukun ni khilaf ulama. Jadi yang kata 13 itulah yang pandangan mu'tamad. Ada ulama yang sebut 18. Ada. Pegang hak tadi 13 tu. Pegang hak tadi 13 tu. Kemudian ada yang sebut 18. Kok mana? Dia asingkan tamakninah. Tamakninah wajib pada mana? Rakaat, i'tidal, duduk antara dua sujud, sujud. 4. Dia pisahkan. Kalau yang tadi, yang 13 rukun tu, dia sekaligus. Rakaat serta tamakninah. I'tidal serta tamakninah. Sujud serta tamakninah. Begitu. Yang kata 18 ni, dia pecah. 13 tu, kemudian 4 tamakninah. 17 dah. Yang ke-18, niat keluar semayang. Jadi rukun. Tu pandangan yang kata 18. Niat keluar semayang tu jadi rukun. Tapi kalau pandangan mu'tamad, niat keluar semayang itu adalah sunat saja. Sunat. Tu disebutkan dalam kitab apa? Kitab At-Tanbih oleh Imam Syekh Asy-Syirazi rahimahullah taala. Ada pendapat yang kata 17 saja. 17 tu tolak niat keluar semayang. 13 tadi campur 4 tamakninah 17. Itu yang atas pandangan yang kata 17. Dan ada yang mengatakan bahawasanya semayang, jumlah semayang ataupun rukun semayang ni 14. Ada yang kata 14, ambil 13 hak tadi, campur satu je, tamakninah. Tamakninah tu dia sekali kan. Dia tak kira 4 asing-asing, dia kira sekali. Tamakninah satu rukun, 14 rukun. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya rukun semayang itu 15. 15 dia kira macam mana? 13 tu campur tamakninah, campur satu lagi niat serta takbir. Kerana niat tu mesti muqaranah ataupun disertai dengan takbir. Tak boleh niat luar. Waktu takbir tu Allah, waktu Allah tu niat. Situ dikira rukun. Situ dia kira apa? Dia kira rukun. Itu atas pandangan yang kata 15. Ada yang kata 19. Ada juga. 19 tu pegang hak 13 hari, lepas tu tamakninah 4, 17 dah. Lepas tu niat keluar semayang 18. Yang ke-19 khusyuk. Khusyuk tu wajib. Khusyuk tu jadi rukun. Mujur tu bukan pandangan mu'tamad. Kalau pandangan mu'tamad semua pakai khuduh mayang. Rokok tadi. Tapi khusyuk di sini bukan, khusyuk sini maknanya ialah tidak tetap anggota. Tetap anggota. Tetap anggota tu merujuk kepada seseorang itu khusyuk.
Jadi kalau duk garu-garu sana sini tak khusyuk tu. Tambah Datuk Arab, mayang Allah dia. Gitulah. Ini serabut cukur tahu. Mayang kau ni tahu. Gitu, tahu takbir. Oh, gitu. Oh. Ya. Aku macam nak cabut je. Serabut tu sebelah dia. Mayang aku tu. Tak. Mayang aku tu Datuk Arab. Tu yang kata 19. Dia jadikan khusyuk tu sebagai rukun. Ada yang kata 20 rukun. 20 senang je. Hak 19 tadi campur satu lagi, orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang dikira rukun dah. Orang yang sembahyang pun dikira rukun. Kita yang terakhir pendapat yang kata 21. Kita pun tengoklah 21 macam mana. Pertama dia kata pertama niat. Jadi niat ni ijma' ulama mengatakan niat itu dalam sembahyang, mesti dalam sembahyang. Mesti dalam sembahyang lah niat tu. Cumanya mazhab Hanafi dia mengiktiraf azam. Bukan nama orang. Azam tu maksudnya ialah bertekad hati sebelum nak sembahyang, nak buat sembahyang. Contohnya daripada rumah turun, daripada PTBR tu nak pergi sembahyang asar, dia dah azam untuk sembahyang. Situ pun sah dah menurut mazhab Hanafi. Kira maknanya kita gigi sat kat sah tu terus takbir Allah Akbar. Tak payah nak berdiri sat nak niat dulu baru takbir saya. Tu kalau mazhab Hanafi lah. Jadi kalau dia tu dia sembahyang dalam keadaan tidak berniat, tak sah lah. Dan para ulama letakkan niat tu rukun yang pertama kerana tidak sah sembahyang melainkan niat. Macam sifat wujud lah. Sifat wujud letak sifat yang pertama kerana kalau tak ada sifat wujud, tak ada duk bahas lah. Buat apa nak bahas? Sia-sia. Duk bahas qidam, baqa, mukhalafah, qudrat, iradat, Allah tak ada. Tak jadi tu. Tu. Jadi letakkan niat kerana dia tu adalah syarat ataupun kita panggil tidak sahnya sembahyang itu melainkan dengan niat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, niat tu dengan hati. Dah tu kalau dengan usalli, tu boleh, hak tu sunat. Sunat untuk usalli fardu apa semua tu kerana dia itu membantu hati untuk menghadirkan niat. Hukum dia sunat, bukan bid'ah. Bukan apa? Bukan bid'ah. Dia boleh untuk sunat dalam mazhab Syafi'i kita untuk niat sebegitu. Tapi kalau dia niat begini, dia sebut ke mulut, nawaitu usalli. Dia sebut gitu. Nawaitu usalli fardhu zuhri. Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar, dia pergi sebut pula nawaitu, batal sembahyang. Kerana dikira bercakap dalam sembahyang. Dia kira cakap dalam sembahyang. Ada sebut lagi tak? Ada sebut lagi tak? Kalau seorang itu sebut nawaitu usalli fardhu zuhri, Allahu Akbar, lepas takbir dia sebut nawaitu lagi, batal sembahyang, dikira bercakap. Dia kira apa? Dia kira bercakap, batal sembahyang dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia pun bawa mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, jadi niat ni ada yang boleh gabung, ada yang tak boleh gabung. Niat sembahyang lah. Niat sembahyang yang dia panggil kalau bahasa Arab, niat sembahyang yang maksudah, sembahyang yang tidak maksudah. Okey. Mudah ceritanya, sembahyang yang boleh untuk kita gabung niat ni ada 11 sembahyang. Ada 11 peseng sembahyang sunat yang kita boleh gabung sekali dengan sembahyang lain. Ini disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijirni Al-Iqna'. Pertamanya sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau contoh tu imam dah sembahyang dah, kita pun tak dah sembahyang tahiyatul masjid. Kita pun sembahyang zuhur. Masuk dah tahiyatul masjid. Yang keduanya sembahyang wudu. Kita wudu. Kita pun masuk masjid nak sembahyang qabliyah. Kita pun takbir, Allahu Akbar. Boleh sekalikan niat dengan sembahyang sunat wudu. Yang ketiganya ialah sembahyang tawaf. Sembahyang tawaf ni berlaku selepas tawaf. Kita pun selepas tawaf, contohnya nak buat sembahyang sunat lain, kita pun sekalikan dengan niat sembahyang tawaf. Boleh. Yang keempat, sembahyang ihram. Sembahyang ihram, niat ihram, maya Allahu Akbar.
pakai ihram tu lah. Ketika niat ihram. Niat ihram tak semesti pakai ihram. Niat ihram tu ialah niat untuk mengharamkan diri dia benda-benda yang larangan dalam haji atau umrah. Tak semesti pakai ihram. Lepas tu yang seterusnya, yang kelima ialah sembahyang sunat ghaflah. Apa dia sembahyang sunat ghaflah ni? Sembahyang sunat awwabin. Sembahyang sunat yang berlaku antara maghrib dan isyak. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Sembahyang sunat awwabin. Dia ibarat macam sembahyang duha waktu malam. Gitu. Seterusnya ialah sembahyang istikharah. Kita boleh gabung dengan sembahyang lain juga. Yang seterusnya sembahyang hajat boleh juga. Contoh kita duduk sembahyang hajat malam Jumaat ni. Jadi kita pun malas nak buat banyak kali. Kita pun sembahyang hajat sekali ba'diyah boleh. Jadi lepas sembahyang hajat tu tak payah buat ba'diyah lah. Contohlah. Kemudian seterusnya sembahyang zawal. Sembahyang zawal ni berlaku sebelum masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur, dekat-dekat dengan zuhur tu ada sembahyang zawal. Sembahyang gelincir matahari. Hal tu pun boleh masuk dengan sembahyang lain. Yang ke-10 ialah sembahyang qudum. Sembahyang qudum ni sampai rumah lepas musafir. Sunat sembahyang lepas Nabi SAW sembahyang masjid dulu sebelum masuk rumah. Jadi sebelum sampai ke rumah tu mesej ke bini dulu nak sampai dah. Sebelum sampai tu pergilah singgah mana-mana dulu sembahyang sunat qudum sampai daripada musafir. Pun boleh gabung dengan sembahyang sunat lain. Dan yang terakhir sembahyang sunat safar, iaitu kita nak keluar rumah, nak musafir, sebelum keluar rumah kita sembahyang dalam rumah dulu. Allahu akbar. Sembahyang sunat 2 rakaat boleh juga gabung dengan sembahyang sunat lain. Sebelah ni saja. Dia panggil 11 sembahyang sunat ni berada pada maqam sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Jadi hal lain, qabliyah ba'diyah tak boleh gabung lah. Qabliyah ba'diyah tak boleh gabung, kena buat asing. Jadi contoh qabliyah dengan ba'diyah, boleh buat 2 rakaat sekali? Tak boleh. Sebab dia asing. Dia panggil apa? Dia dalam bahasa Arab sembahyang yang maksudah, sembahyang yang ada niat yang tersendiri. Tidak boleh gabung. Fardu dengan fardu lagi tak boleh. Fardu dengan hak sebelah tadi boleh. Fardu dengan yang sebelah tadi tu boleh. Itu sembahyang yang boleh digabungkan. Sembahyang sunat yang boleh digabungkan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ada ayat, ada riwayat innamal a'malu binniyati dengan mufrad. Yakni hanya segala amal syarak tiada kebilangan. Kebilangan tu kebilangan kan? Ni kebila dengan. Banyak juga jatuh kita ni pun. Kebilangan. Lepas tu kebilangan ia betul? Kebilangan, lepas tu melainkan gitu. Ia kan. Kebilangan ia amal tu melainkan dengan niat jua. Hak ni mazhab Syafi'i punya terjemahan dan tafsir. Innamal a'malu binniyat ay innama sihhatul a'mali binniyat. Kalau mazhab Hanafi, amal tu bukannya sah dengan niat. Nak sahnya amal tu bukan dengan niat, bahkan niat itu kesempurnaan amal sahaja. Kesempurnaan amal sahaja. Di dalam hatinya hati seorang. Niat adalah hati ni. Jadi kalau dia lafaz lain, hati lain, dikira hak hati. Dia nak sembahyang zuhur, dia pergi baca kat mulut, usalli fardal maghribi. Tapi dalam hati sembahyang zuhur, sah. Tapi kalau dalam hati, usalli fardul zuhri, dia nak sembahyang zuhur, dia pun sebut usalli fardul zuhri. Dalam hati sembahyang asar, tidak sah. Tu dia kira tempatnya dalam hati. Maka sebab tu tidak wajib untuk mengucap di lidah, tapi mengucap di lidah itu sunat kerana untuk membantu hati untuk niat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka adalah bagi niat itu 7 syaratnya syarat niat. Pertama, menyahaja memperbuat sembahyang. Menyahaja ni qasad.
Okey, kita ada 3 jenis sembahyang. Pertama, sembahyang fardu. Hak ni tinggi sekali. Hak ni perlu qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad ni usalli, sahaja aku sembahyang. Ta'arud tu fardu. Ta'yin tu waktu lah, zuhur ke asar. Kalau ta'arud, fardu tu kalau tak buat lagu mana, ta'arud ni khilaf ulama. Pandangan mu'tamad wajib. Pandangan kedua tak wajib. Jadi ada yang kita jumpa orang tanya, saya tak pernah niat fardu selama ni, lagu mana? Sah juga atas pandangan kedua. Tapi lepas ni niat fardu lah. Yang kedua, sembahyang yang mempunyai waktu dan sebab. Hak tu kena niat, qasad dan ta'yin sahaja. Tidak perlu sebut sunat. Sunat tu ta'arud lah, tak perlu sebut sunat. Tapi sunat sebut sunat. Sunat sebut sunat. Tidak wajib. Yang ketiganya, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni tak payah ta'arud, tak payah ta'yin. Hanya qasad sahaja. Usalli, Allahu Akbar. Selesai. Sahaja aku sembahyang, Allahu Akbar. Itu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak berapa rakaat? 1,000,000 rakaat boleh. Tak kisah. Dia mutlak semata-mata. Dan sembahyang sunat mutlak dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, dia sembahyang sunat apa di bawah kali lah. Sebab itu, ada pandangan sebahagian ulama, iaitu antaranya Syekh Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala, dinukilkan dalam kitab Bushral Karim, orang yang sembahyang tarawih tak cukup 20, jadi sembahyang sunat mutlaq. Ada pandangan gitu. Tapi pandangan yang kedua kata, sah juga sebagai sembahyang sunat tarawih. Yang tadi kata jadi sembahyang sunat mutlaq tu, walaupun niat tarawih sekalipun. Sebab sembahyang tarawih yang asal 20 rakaat. Tidak kurang daripada 20. Pandangan kedua, pandangan Imam Malik, mazhab Maliki, 36 rakaat. Mazhab dia ada 2 pandangan, 20 rakaat, 36 rakaat. Mazhab Hambali 20 rakaat, mazhab Hanafi 20 rakaat, mazhab Syafi'i 20 rakaat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis. Seperti mana tadi? Dengan niat jua. Seperti sahaja, mana tadi? Seperti disahaja. Yang ni diniatkan sahaja aku tu di dalam hatinya hati seorang, aku semayang. Tu qasad tu, aku semayang, usalli. Kedua, bahawa melentangkan bagi fardunya fardu semayang tu, dilentang ni dilintaskan, disebutkan. Arada, ta'rib, ta'arud tu lah. Ta'arud tu melentang tu, menyebut. Kita khususkan. Fardu ke sunat? Fardu. Seperti diingatkan fardu. Supaya apa? Supaya membedakan akan sembahyang fardu daripada sembahyang sunat. Untuk membezakan antara fardu dengan sembahyang sunat. Yang kena niat fardu ni walaupun sembahyang jenazah sekalipun. Tapi tak wajib sebut kifayah, sebut fardu je. Walaupun sembahyang jenazah sekalipun, ataupun sembahyang qada yang wajib, ataupun sembahyang yang diulang yang wajib. Sembahyang ulang lah. Contoh kita sembahyang isyak dah, kita sembahyang isyak lagi. Dia wajib juga niat fardu walaupun dah terlepas kewajipan fardu. Jadi dia sembahyang isyak kat Batu Rakit, mari tiba ada lagi orang tak sembahyang lagi. Tak sembahyang isyak lagi. Dia pun sembahyang sekali. Muaddah tu sembahyang ulang. Itu pun wajib niat fardu. Walaupun dia dah terlepas sembahyang fardu. Lepas dah. Nazar pun sama. Nazar pun jadi wajib lah. Sebab nazar tu asalnya sunat. Tiba-tiba dia bernazar untuk buat sembahyang sunat, maka jadi wajib. Maka wajib juga sebut fardu. Kalau tak sebut fardu, tidak sah. Sebut ni mana niat lah. Kemudian kata musannif, lagi pula, ada apa lagi dengan niat ni? Perlu sebut tak ataupun perlu niat tak? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tak wajib, bahkan sunat sahaja. Kerana sembahyang pada asalnya memang untuk Allah, bukan untuk lain. Kecuali kita punya hati rosak, dia ikut lain lah. Dan yang seterusnya tak wajib niat itu niat istiqbalul qiblah. Dan niat berapa rakaat tak wajib. Tapi sunat saja. Sunat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Taala. Jangan sampai syok was-was pula. Tu pun tanpa masuk laut. Tapi kalau dia kata gini,
4 rakaat, dia sepatutnya 4 rakaat zuhur, dia pergi niat 3 rakaat, tidak sah zuhur. Sebab tersilap. Kalau tersilap rakaat, maka tak sah sembahyang. Jadi tak payah niat rakaat lah. Kalau buat, biar betul. Dia niat sembahyang zuhur, 2 rakaat. Maka batal sembahyang zuhur, ulang balik. Niat semula lah maksudnya. Tak payahlah teruskan sembahyang tu. Macam bodoh lagi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, niat fardu. Niat fardu habis. Supaya habis. Ketiganya bahawa ditentukan sembahyangnya. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.